Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab Lin-Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Yang saya hormati Tuan Haji Roslan bin Siddiq selaku pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasanya. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu bersua sekali lagi, yang mana kita tidak dapat menyambung pengajian kita kitab khilafiyah persoalan dan penjelasan. Sebagaimana kita maklum tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala memberikan ujian lagi kepada kita dengan tertangguhnya aktiviti-aktiviti majlis ilmu. Ya, alhamdulillah, mujur sembahyang tak tertangguh tuan-tuan. Cuma majlis ilmu saja. Ya, tapi majlis ataupun ibadah solat itu masih dapat diteruskan. Ya, moga-moga tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala uji itu, kita tergolong di kalangan golongan yang sentiasa sabar dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita ni terselamat daripada ujian yang masih lagi menular, sama ada dalam negara kita maupun luar negara. Dan moga-moga tuan-tuan, bulan Ramadan yang kian hari kian hampir, ya, kita dapat jalani ibadahnya dengan lebih baik, ya, dan kita dapat menunaikan solat tarawih di masjid maupun di surau, ya. Tahun lepas cukuplah sekali, ya, masing-masing takut jadi imam, ya. Para suami bimbang jadi imam, ya. Dia tahu 2 surah aja, surah Kafirun, surah Ikhlas. Buat 20 rakaat, 10 kali Kafirun, 10 kali surah Ikhlas. Dia tanya, ustaz macam mana boleh? Boleh, yang penting sembahyang. Yang tak bolehnya tak sembahyang. Moga-moga tuan-tuan, insya-Allah tahun ini
kita dapat jalani ibadah Ramadan lebih baik insya-Allah. Dan kita meneruskan pengajian kita khilafiyah persoalan dan penjelasan di muka surat 24. Masih lagi kita membicarakan berkaitan tentang hadis kullu bid'atin dalalah. Jadi kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sudut apa? Adakah pengertian kullu itu semua itu bersifat mutlak? Sebagaimana yang kita bicarakan pada 3 bulan sebelum PKP. Jadi kita sambung berkaitan perbahasan ini di muka surat 24 berkaitan tentang ayat Al-Quran yang kita sambung, iaitu suratul Ahqaf ayat 25. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi daraini. Kita sambung lagi tuan-tuan, ayat Quran nak melihatkan kepada kita perbezaan, perbandingan perkataan kullu itu. Adakah kullu itu memberi maksud mutlak tanpa ada pengecualian ataupun bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat Quran sebagai perbandingan kepada kita. Bila sebut saja semua benda baru, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, adakah semua yang baru itu semuanya bid'ah ataupun semua yang bid'ah itu ada dihukumkan sebagai sesat? Jadi kita lihat, kita perhalusi perkataan kullu itu, bukan kulo. Kullu, kulo tu maknanya lain. Kalau tuan-tuan tanya orang Jawa, ada jawapannya. Ayat yang seterusnya tuan-tuan, ayat 25 suratul Ahqaf, contoh yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ayat 25 suratul Ahqaf bermaksud yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdusta. Jadi ayat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala ingatkan kepada peristiwa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang berlaku kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala hancurkan negeri mereka. Allah Subhanahu wa taala hancurkan negeri mereka. Bertahun-tahun tuan-tuan, puluhan tahun, ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya, tapi yang beriman tak ramai tuan-tuan. Kita alhamdulillah ramai beriman kepada Nabi kita. Ramai yang beriman kepada Allah dan Nabi kita tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya tuan-tuan? Ketika Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, diperjalankan tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi diberikan 3 bekas minuman, dan bekas itu dibuat daripada at-tas. Tas ni apa tuan-tuan? Bekas yang diperbuat daripada emas. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Isra' wal Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Tas ini dicipta, diperbuat daripada emas. Apa sebab tuan-tuan? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan minuman tersebut yang diperbuat daripada emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahawa emas tersebut, yang diperbuat daripada emas tersebut mempunyai kualiti yang sangat baik. Emas tuan-tuan, nilainya sangat baik. Ada orang campak emas sembarang-sembarang tuan-tuan, minta maaf. Kalau Haji Roslan campak emas, ramai orang rebut. Ada nilai tuan-tuan.
Itu nak gambarkan kepada kita. Yang kedua, yang kedua digambarkan suasana dalam syurga nanti, itulah bekas minuman dan makanan yang kita akan dihidangkan digunakan daripada emas. Tu tuan-tuan, tu nak gambarkan kita nak masuk syurga, kena persiapkan di dunia ini, barulah kita ada peluang nak masuk dalam syurga. Tapi kalau di dunia ini kita tidak persiapkan, mana mungkin tuan-tuan. Bulan Rejab dah lepas dah, ada orang rebut puasa. Bila rebut puasa tuan-tuan, ada pula persoalkan, mana dia dalil. Masya Allah. Bulan Syakban pun begitu juga, mana dalil. Masalahnya yang cakap tu bukan nak beramal pun, dia tak nak bagi orang beramal. Ini masalah. Hari Sabtu lepas ada orang tanya saya, ustaz nak tanya, apa bukti bulan Rejab tu digalakkan puasa ustaz? Kebanyakannya hadis tu hadis palsu ustaz. Hadis palsu. Hadis yang direka. Ada hadis dhaif. Kenapa? Masya Allah. Itu bukan persoalannya. Memang ada hadis palsu, memang ada hadis yang lemah, memang ada hadis sahih. Tetapi masalahnya, boleh tak beramal di bulan Rejab berpuasa? Boleh. Jangan melarang orang nak beramal. Kalau kita nak baca Quran 24 jam tuan-tuan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Orang nak beramal, dia nak puasa bulan Rejab, puasa, silakan. Yang masalahnya orang yang mempersoalkan tu puasa tak? Itu dia masalah tuan-tuan. Dah lah dia tak nak puasa, dia marah orang yang puasa pula. Mana ada dalil, mana hadis? Masya Allah. Inilah yang berlaku tuan-tuan di penghujung-penghujung dunia. Dah penghujung dah dunia ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada apa yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberikan 3 minuman, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, bagi madu, bagi susu, dan akhirnya diberi dengan arak. Kenapa tuan-tuan Nabi menolak minuman arak? Apa yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Jibril alaihissalam, apabila Nabi menolak arak itu, bila Nabi dihidangkan tuan-tuan, Nabi kata, aku tidak mengingininya, maknanya tak mau minum arak. Jadi Jibril kata apa? Arak itu akan diharamkan ke atas umat engkau. Tengok tuan-tuan, walaupun haram tuan-tuan, ada juga yang langgar. Ada yang langgar. Lagi puak-puak liberal tuan-tuan, cuba supaya minum arak, cari alasan kenapa arak itu haram. Mabuk, tak payah. Sebab mabuk kita minum arak selagi tak mabuk, tak haram hukumnya. Ubah hukum tuan-tuan. Ini hati-hati. Dah penghujung-penghujung dunia, muncul lagi ajaran sesat ibu yati. Masya Allah, tak habis-habis tuan-tuan. Yang kedua, kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Jibril alaihissalam memberitahu bahawa bila kamu menolak arak itu, maka selamatlah umat engkau. Maksudnya apa tuan-tuan? Seandainya Nabi SAW minum arak, nescaya tidak ramai yang beriman, tidak ramai yang akan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hanya sedikit saja. Alhamdulillah tuan-tuan, umat yang paling ramai pengikutnya siapa dia? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita beruntung tuan-tuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada tudammiru kulla syai'in yang berlaku kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut tudammiru kulla syai'in. Allah Taala yang menghancurkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Azab. Allah Taala turunkan azab. Apa dia azabnya? Banjir tuan-tuan.
Ada orang nama banjir tu kan. Kampung saya jenenge siapa? Buat banjir. Ya, ada nama banjir. Orang dulu tuan-tuan nama hebat-hebat. Mungkin lahir masa tu musim banjir. Ambil sempena. Lahir bulan Korban Adha. Macam Musa Adha. Tanya kenapa nama kau Adha? Sebab lahir hari raya Adha. Itu hebatnya orang Melayu ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dengan menghancurkan segala sesuatu yang ada di negeri mereka. Ini berlaku di negara di negara Yaman, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Berlaku di berdekatan dengan negara Syria. Maknanya umat Nabi Nuh alaihissalam yang digelar sebagai Banu Rasib. Banu Rasib. Umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, nama Nabi Nuh alaihissalam mengikut kacamata, mengikut pandangan ulama-ulama tafsir. Contoh Imam As-Suyuti, bahawa Nabi Nuh tu bukannya berasal daripada bahasa Arab, tetapi dia berasal daripada bahasa Syam. Maksudnya pun lain tuan-tuan. Maksudnya apa? Bersyukur. Nuh tu namanya bersyukur ataupun berterima kasih. Itu mengikut pandangan Imam As-Suyuti. Tapi mengikut pandangan ulama lain, Al-Imam Al-Hakim mengatakan nama Nuh itu maknanya sering menangis. Tu ada anak nama siapa? Muhammad Nuh, nangis saja. Jadi ambil dia punya sejarah Nabi Nuh. Kalau anak tu menangis tu, maknanya tak sesuai lah nama tu tuan-tuan. Anak tu tak sesuai, berat. Mungkin dia berat lah. Itu kefahaman orang Jawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, Nabi Nuh ni merupakan keturunan ke-9 daripada Nabi Adam alaihissalam. Keturunan ke-9. Nama ayahnya Lamik. Lamik bin Mutawassilah bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Anusi bin Sis bin Adam. Tu dia keturunan yang ke-9. Ni yang ulama buka tuan-tuan sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi dan tempoh lebih kurang 1642 tahun. Sebab tu Nabi Nuh hidup ni panjang tuan-tuan. Sekitar 960 tahun. Lama. Kita 90 tahun alhamdulillah. 90 tahun umur panjang alhamdulillah tuan-tuan, tak sakit-sakit, boleh ibadah tuan-tuan. Kalau umur 90 sakit, terlantar, Allah tak payah. Kita minta dengan Allah sihat, umur panjang, sihat, mudah beribadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Nuh ni mempunyai isteri namanya Wafilah. Ada yang dinyatakan oleh ulama nama isterinya Namah binti Zaili. Ada yang kata Amzurah binti Barakil. Itu pandangan ulama-ulama tafsir tuan-tuan. Nak beritahu kepada kita bahawa nama isteri Nabi Nuh alaihissalam itulah dia. Beliau Nabi Nuh alaihissalam ni mempunyai 4 orang anak. 4 orang anak lelaki. Namanya Kan'an, Yafid, Syam dan Ham. Itu anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Nuh ni untuk menjadi rasul ke atas umatnya yang bernama Banu Rasib. Banu Rasib. Apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun. Dia berdakwah hampir 5 abad tuan-tuan. Yang beriman tak ramai tuan-tuan.
Masya-Allah. Masa kenabiannya berusia 120 tahun. Ya, berdakwah 5 abad, tak ramai yang beriman. Tu saya nak nyatakan bahawa kesian Nabi Nuh. Sabar tuan-tuan. Ya. Dan ketika Nabi Nuh AS berusia 600 tahun, peristiwa berlakunya banjir besar. Ketika itu, ya, berusia 600 tahun. Allahu Akbar. Setelah selesai banjir tuan-tuan, Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Maknanya bila dicampur 950 tahun. Maknanya usia Nabi Nuh sangat panjang. Cumanya Nabi kita saja yang usianya pendek, 62 tahun, ada riwayat 63 tahun. Ya. Ikut kiraan hijrah tuan-tuan, siapa yang usianya hari 60 tahun, maknanya tuan-tuan dah habis dah. Ikut usia Nabi dah habis dah dia punya tempoh tu. Kalau katakan umur dia 70 tahun, alhamdulillah, itu maknanya tambahan itu, anugerah daripada Allah untuk menambah ibadah. Untung siapa yang dapat usianya panjang, dapat tengok segala-galanya. Jumpalah pandemik. Kalau umur pendek tuan-tuan, tak jumpa pandemik. Sejarah betul dalam hidup kita tuan-tuan. Orang yang 100 tahun yang dulu jumpa wabak ni. Ya, kita jumpa wabak ni juga, masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang kapal yang dibina oleh Nabi Nuh alaihissalam, dia punya panjang ni tuan-tuan. Panjang ni, ya, apa yang dikatakan oleh alim ulama, panjangnya sekitar 1200 hasta. 1200 hasta tuan-tuan. Panjang. Kalau bandingkan masjid ni tak sama tuan-tuan. Lebih. 1200 hasta. Lebarnya lebih kurang 600 hasta. Masya-Allah, besar tuan-tuan. Ya. Hebat tak hebat Nabi Nuh alaihissalam. Bina kapal, ya, sebesar itu. Bukan satu lapis tuan-tuan, 3 lapis. 3 tingkat. Kalah Titanic tuan-tuan. Kapal Titanic pun kalah tuan-tuan. Masya-Allah, ini dia apa yang Allah Taala berikan, mukjizat kehebatan Nabi Nuh alaihissalam. Dan hari ini tuan-tuan, kapal tersebut tersadai di Gunung Ararat, Turki. Siapa yang pergi ke Turki tu, carilah dia. Itulah. Dan dipahamkan bahawa kapal itu dibuat daripada kayu koka. Itu orang ambil sempena tuan-tuan. Koka tu ambil barakah. Sebab kebanyakan khazanah, peninggalan nabi-nabi ni kebanyakan menggunakan kayu koka. Tasbih yang kita kadang-kadang beli dekat tu, masya-Allah, $300 tuan-tuan. Saya pernah Mekah tu, tanya berapa rial, main dolar tuan, tak main rial. Masya-Allah, tu Arab ni bertuah. Minta kurang lagi, minta maaf, dia kata. Kita nak belilah. Kembali kepada ayat tadi, tudammiru kullasyai'in, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, walaupun banjir besar yang berlaku pada masa Nabi Nuh alaihissalam memusnahkan banyak benda, ya, tetapi Allah Taala tak musnahkan bukit bukau, langit. Binasa tak? Sedangkan ayat kata, Allah Taala kata tudammiru kullasyai'in, menghancurkan segala sesuatu. Jadi makna di situ tak menunjukkan semua habis tuan-tuan. Ada yang tidak musnah, tak rosak. Jadi dikaitkan dengan kalimah kullu bid'atin dhalalah tu, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi tak semua benda yang baru itu dihukumkan sesat. Macamlah baca surah Yasin setiap malam Jumaat, nanti malam 15 Syaban buat tahlil perdana tuan-tuan. Ini masing-masing dah, tak tahulah Haji Roslan punya ni, bawah pimpinan dia.
Siapa nak buat tahlil perdana, bagi nama arwah-arwah, tak ada masalah. Ya. Kalau boleh tuan-tuan, ingat tiap-tiap malam arwah bapak kita. Kalau bapak kita, atuk kita dah meninggal, ingat tiap-tiap hari. Ini setahun sekali tuan, itu sebab diingatkan. Sebab mereka memerlukan tuan-tuan. Mereka memerlukan. Sebab doa anak yang soleh, wa walidin soleh yadu alaih. Kita bila baca surah Yasin malam tuan-tuan, baca doa untuk si arwah bapa kita, mak kita, dia rindu tuan-tuan, dia nak doa tu. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mati anak Adam tu terputus 3 benda. Kecuali 3 benda ni tak terputus. Ilmu yang memberi manfaat, sedekah jariah, yang ketiga anak soleh mendoakan. Jadi anak-anak yang soleh ni dia akan buat, malam 15 Syaban. Ingat, jom kita sama-sama ambil sempena tuan-tuan. Itu dia. Silakan amalan, tak ada masalah. Walaupun benda tu, perkara itu merupakan perkara bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Bukan semua bid'ah semua tolak tuan-tuan. Termasuk Al-Quran yang saya sebut dulu. Quran yang kita baca tu, zaman Nabi mana ada dibukukan, tak ada. Tapi selepas kewafatan Nabi SAW barulah dibukukan sampai hari ini tuan-tuan. Jadi jangan kita terus tolak bulat-bulat. Yang seterusnya, yang ketiga, inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Surah An-Naml ayat 23. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita. Siapa dia? Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memerintah mereka negeri Sabak tuan-tuan. Dan dia tu dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgah sana yang sangat besar. Allahu akbar. Ini dia Ratu Balqis tuan-tuan. Ratu Balqis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Taala cipta dia ni. Ada yang mengatakan bahawa Ratu Balqis ni merupakan jin perempuan. Ini Imam Qatadah mengatakan bahawa, ni tuan-tuan rujuk dalam tafsir Ibn Kathir, bahawa Ratu Balqis ini Allah Ta'ala cipta daripada jin perempuan yang ada di negeri Sabak. Negeri Sabak ni terletak di Yaman tuan-tuan. Kalau kita ada panjang umur, ada rezeki, pergilah sana, tengok, sebagai kenang-kenangan, sebagai sejarah, di mana Nabi Sulaiman alaihi salam berdakwah kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis binti Syurahil. Dia ni menguasai negeri Sabak. Bukan Sabau tuan-tuan. Sabau tu makan seafood boleh lah kat situ. Siapa orang Muar tahu ada Sabak. Sabau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana sifat ataupun ciri Ratu Balqis ni tuan-tuan? Tumit kaki Ratu Balqis tu seperti teracak kuda. Terajak kuda tuan-tuan maksudnya apa? Dia manjang tuan-tuan. Maknanya kurang lah, tak cantik lah. Walaupun digambarkan hebatnya Ratu Balqis tu, tapi kalau kita manusia tu tak berapalah. Tak berapa comel lah. Itu dia. Allahu Akbar. Hebatnya kerajaan Ratu Balqis ni tuan-tuan, beliau mempunyai 12,000 orang pasukan. Hebat dia. Kalau kita lihat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abdul Razak,
bahawa keluarga kerajaan dia ini mempunyai dewan senat terdiri daripada 312 orang pemimpin. Itu yang dikatakan kerajaan yang besar, kerajaan yang hebat. Maknanya sangat hebat. Setiap pasukan tu ada 10,000 orang, tuan-tuan. Sangat hebat Ratu Balqis ini. Jadi apa yang digambarkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang Ratu Balqis tadi, bahawa memang hebat, singgasananya hebat. Kita buat perbandingan, tuan-tuan, wa utiyat min kulli syai'in, dia tu dianugerahi segala sesuatu. Maksudnya apa? Harta benda dia, tuan. Harta benda yang diperlukan oleh sebuah kerajaan yang besar. Nabi Sulaiman pun boleh tahan, tuan-tuan. Kerajaannya pun besar juga, hebat juga. Setiap hari dia punya kekayaan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana yang kita ketahui, tuan-tuan. Setiap hari Nabi Sulaiman alaihissalam memperuntukkan makan kepada rakyatnya. 7,000 ekor unta dikorbankan, 7,000 ekor lembu dikorbankan, dan 7,000 ekor kambing dikorbankan. Bagi makan, tuan-tuan, kepada rakyatnya tiap-tiap hari. Itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam juga. Sebab apa? Ada orang makan unta, tak makan lembu. Ada orang makan lembu, tak makan daging kambing, tak makan unta. Maknanya adil, tuan-tuan. Tengok Nabi Sulaiman. Macam kita juga buat jamuan. Ada orang makan ayam, ada orang tak makan daging kambing, ada orang pantang semua ambil. Pantang jumpa. Allahu Akbar. Masing-masing kelebihan, tuan-tuan. Dah kena gaut, dah kena macam-macam, barulah pantang sungguh. Tak apalah, nikmat makan tu dah puas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak gambarkan kepada kita bahawa itulah kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan pernah saya sebut, tuan-tuan, kenapa Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah tuan-tuan ingat tak ingat. Saya pernah sebut dulu. Kenapa syaitan itu Allah Taala bebaskan? Sebab apa? Kalau dipenjarakan, tuan-tuan, tiada kebaikan bagi kita. Sebab zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman minta kepada Allah, wahai Allah, aku nak kontrol, nak kawal iblis dan kuncu-kuncunya, syaitan. Allah kata apa? Tiada kebaikan bagi engkau. Sebab Nabi Sulaiman alaihissalam dapat, termasuk Ratu Balqis ini dapat dikuasai. Jadi Nabi Sulaiman nak juga, termasuklah iblis dan syaitan. Allah kata tak boleh, tiada kebaikan bagi kamu. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan dengan kalimah, ucaplah, doalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman dapat memenjarakan syaitan-syaitan, tuan-tuan. Bila dipenjarakan, tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi Sulaiman ni kerjanya meniaga, tuan-tuan. Dia ni kerjanya meniaga. Dah masuk waktu beritahu. Kerjanya meniaga. Hari di mana syaitan-syaitan dipenjarakan, tuan-tuan, tidak ada yang datang berurus niaga. Kosong pasar, tuan-tuan. Kita PKP pun ramai juga pergi pasar. Tak kosong, tuan-tuan. Yang kosong masjid dia, tuan-tuan. Minta maaf. Macam mana tak kosong, ustaz? Tak dibenarkan masuk. Dibenarkan masuk macam tu juga. Tapi bukan sinilah, tempat lain, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan, sambung sikit lagi insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit kita tuan. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memenjarakan, dapat mengawal syaitan, ya. Lalu Allah Taala kata apa kepada Nabi Sulaiman? Tiada kebaikan bagi kamu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu Allah Taala izinkan dapat memenjarakan syaitan-syaitan, ya. Bila syaitan-syaitan tu dipenjarakan tuan-tuan, ya, sebagaimana saya katakan tadi, Nabi Sulaiman kerjanya apa? Berniaga. Pada hari di mana syaitan-syaitan dipenjarakan, tidak ada pun orang berurusan di pasar. Kosong pasar tuan-tuan. Sedang makan itu tuan, Nabi Sulaiman sedang makan, diberitahu pekerjanya, wahai tuanku, ya, wahai raja, ya, hari ini tidak ada orang datang ke pasar, tidak ada urus niaga, kosong. Tak jadi makan tuan-tuan. Nabi Sulaiman tak jadi nak makan, ya. Kalau satu hari berulang, hari berikutnya pun berulang, ngadu kepada Allah, ya, ngadu kepada Allah. Allah Ta'ala kata, tidak ada kebaikan bagi kamu memenjarakan syaitan, ya. Tuan-tuan, apa yang berlaku, yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman membebaskan syaitan. Hari berikutnya apabila dibebaskan syaitan tuan-tuan, kembali beriah pasar tuan-tuan. Kembali ramai. Itu dia pukulan, hasutan, ajakan, ya, syaitan kepada manusia. Itu digambar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan buat analogi penilaian tuan-tuan. Kita puasa di bulan Sya'ban, ya, dengan kita puasa di bulan Ramadan, jauh beza tuan-tuan. Di bulan Ramadan tuan-tuan puasa, sanggup baca Quran berjuzuk-juzuk. Cuba bulan Sya'ban ni tuan-tuan puasa, baca Quran berkira-kira tuan-tuan. Sebab apa? Sebab syaitan itu bebas. Syaitan tu Allah Ta'ala bebaskan. Bulan Ramadan saja Allah Ta'ala penjarakan. Yang tak dipenjara tu syaitan yang kecil-kecil je tuan-tuan. Yang general tu semua Allah Ta'ala penjara. Kalau general tuan-tuan dipenjarakan, tak dipenjarakan tuan, lama dah tuan-tuan kita ni, ya, syahid semua. Tengok hikmah Allah Ta'ala penjarakan syaitan-syaitan. Sebab tu kita nak masuk syurga payah tuan-tuan. Kena berlawan, ya, kita kena berlawan dengan nafsu dan syaitan. Dua ni kita dapat kawal, maka ada peluang kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syaitan tu nak ngajak kita masuk neraka, ya, mengajak. Tak ada pun dia nak ngajak masuk syurga tuan, tak ada. Sebab apa? Dia nak meramaikan. Iblis nak meramaikan ahlinya. Sebab tu bila kita, wa na'udzubillah min zalik, bila penghuni mengadu kepada Allah, penghuni neraka mengadu kepada Allah, wahai Allah, kami masuk neraka ni sebab hasutan daripada iblis dan syaitan. Apa iblis syaitan kata? Bukan aku, engkau nak ikut aku. Engkau yang nak ikut aku. Apa jawapan kita tuan? Tak ada. Masuk, kena belenggu, kena bakar, wa na'udzubillah min zalik. Itulah gambaran ni tuan-tuan. Tuan-tuan baru saja menyambut 27 Rajab. Itulah gambaran yang mana Allah Ta'ala tunjukkan gambaran suasana dalam neraka. Suasana dalam syurga pun digambarkan, suasana dalam neraka pun digambarkan. Jadi moga-moga tuan-tuan, kita semua ni Allah Ta'ala tempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya amin, ya. Yang seterusnya, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi, ya. Jadi sekadar itu saja. Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.